Betul. Dalam pada kita mencari rezeki, jangan lupa untuk kita menjaga alam sekitar. Ya, betul. Jika kalau nanti berlaku banjir, memang nak berniaga kat mana, Ridwan? Ya, betul. Jadi pengurusan alam sekitar sangat penting dan untuk kali ini kita akan berbicara mengenai Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama dengan menterinya Yang Berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air untuk kali pertama di Selamat Pagi Malaysia. Mungkin apabila bajet 2021 dibentangkan pada beberapa minggu yang lepas, satu bajet yang diberikan khusus kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Pandangan Tuan Haji, pandangan Datuk Seri macam mana? Terima kasih Ridwan, terima kasih saya Farah kerana jemput saya dalam program Selamat Pagi ni. Memang pagilah. Pertama sekali kewujudan kementerian itu sendiri. Kementerian Alam Sekitar dan Air ini satu kementerian yang baru diwujudkan setelah berlaku perubahan kerajaan. Dia telah mengantar satu isyarat pentinglah bahawa kerajaan yang ada hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional, melihat sektor alam sekitar ini sebagai satu sektor yang sangat penting. Sehingga daripada satu jabatan dulu diangkat sebagai satu kementerian. Yang keduanya, kali pertama dalam sejarah, sektor air diletakkan bersama dengan sektor alam sekitar. Sebenarnya kalau kita lihat, dia dua elemen air dengan alam sekitar, satu elemen yang memang kena gabung satu kan. Betul. Sebab dia saling kait mengait antara sama lain. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Tuhan sebut bahawa dijadikan daripada air itu sumber hidup, sumber bagi kehidupan. Jadi kalau nak tengok kehidupan alam sekitar sebagainya, dia akan balik pada faktor air dan sebagainya. Baik, balik pada soalan tadi, bila kementerian diwujudkan, kerajaan dalam bajet baru-baru ini telah memperuntukkan lebih kurang 3.5 bilion bagi sektor air, sektor alam sekitar dan air. Satu jumlah yang agak besar bagi mencapai hasrat besar yang telah disebut oleh pihak kerajaan. Saya melihat begini, bila kita wujud satu kementerian dan kita dapat peruntukan yang begitu, kita telah mewujudkan satu jawatankuasa untuk meneliti tentang perancangan pada kementerian. Kita telah mengadakan satu pemukiman merangka 10 tahun ke hadapan kementerian dengan peruntukan yang ada. Jadi kita letakkan timeline kita daripada 2020 sampai 2030 bagi merangka program. Antaranya ialah pertama sekali kita ada 26 inisiatif yang kita buat dalam kementerian, termasuk 4 terah utama. Yang pertama tentang urusan tadbir urus, yang kedua pertumbuhan hijau, yang tiga kolaborasi strategi dengan pelbagai pihak, dan yang keempat ialah keterangkuman sosial. Kita tahu bahawa kalau elemen alam sekitar ataupun kebersihan sebagainya, kita tak boleh tidak melibatkan semua elemen, semua agensi bagi menjayakan hasrat ini. Dan kita harapkan dengan strategi yang telah kita susun, dengan inisiatif yang telah kita bangunkan, kita berjaya mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian kepada tanggungjawab bagi memberi ataupun melaksanakan 3.5 bilion peruntukan yang telah disediakan. Betul, 3.5 bilion satu jumlah yang agak besar, dan itu merupakan antara pelan-pelan yang dirancang oleh KASA mengikut belanjawan yang diberikan. Tapi apa lagi projek-projek di bawah KASA mengikut belanjawan 2021 ini yang dirancang oleh pihak Tuan? Kalau 3.5 bilion ni, kalau kita lihat 64% ialah untuk pembangunan. Manakala bukan 16% ialah untuk pengurusan. Baik, daripada 84% peruntukan pembangunan, maka kita telah memperuntukkan beberapa perkara. Yang pertama antara yang besar-besar lah, iaitu termasuk juga usaha menangani apa yang saya sebut tadi, 50 juta diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah pencemaran sungai. Kita isu pencemaran sungai ni menjadi isu yang sangat hangat. Ya, sensitif. Oh, ni Syafiqah, air ada rumah? Alhamdulillah ada. Ada, alhamdulillah. Saya pasang tangki Datuk Seri. Ready awal. Jadi kita lihat masalah bekalan air ni, kita cuba elaboratekan kepada apa punca dia dan bagaimana untuk mengatasi dia. Saya tengok di antara isu besar ialah bila sumber air kita tercemar. Dan pergantungan kita pada satu sumber menyebabkan kita tak ada alternatif. Betul. Jadi pertama sekali kita perlu besarkan reserve margin supaya dalam tempoh
macam yang berkebetulan dah. Bila air tak ada, kita ada tangki. Bila reserve margin kita tinggi, at least bila waktu kita tak dapat ambil daripada sumber utama, kita masih dapat bekalan daripada sumber reserve margin kita yang besar. Betul. Jadi kita perlu tingkatkan. Jadi nak tingkatkan ini kita perlu bina beberapa loji dan sebagainya, tangki-tangki tambahan. Yang keduanya, kementerian merancang untuk membanyakkan taps, takungan air pinggiran sungai. Dulu dipanggil ORS, Off-River Storage. Sekarang kita guna terma kita guna ialah taps, takungan air pinggiran sungai. Supaya bila sungai utama kita tercemar kerana faktor-faktor macam-macam, kita ada sumber alternatif dalam takungan kita yang boleh mampu. Kalau boleh menampung sebulan, dan pencemaran tak lama berlaku. Mungkin dalam 2-3 hari. Tetapi 2-3 hari itu cukup sampai 6 juta pengguna. Jadi itu aspek kedua yang kita buat. Yang ketiga ialah penguasaan dari segi peraturan. Jadi dalam peruntukan yang disediakan ini, kita ada elemen pengukuhan bagi penguatkuasa, termasuk pindahan-pindahan pada akta kita yang ada dan sebagainya. Betul. Dan saya tengok ada satu lagi aspek yang mungkin boleh kita gerangkan dari segi yang besar-besar yang boleh kita sebut di sini. Kita dalam konteks bekalan air di Malaysia ni, kita ada dua masalah besar. Satu, setengah-setengah negeri dia tak ada sumber air yang sangat terhad. Contohnya macam Melaka, Langkawi yang bergantung pada air di tanah besar, Labuan yang masih bergantung pada air tanah besar dan sebagainya. Jadi masalah ialah masalah sumber air. Jadi kita perlu bangunkan sumber air ini supaya bila waktu kemarau, waktu kritikal, mereka tidak putus bekalan air. Yang kedua ialah bagaimana untuk kita distribute air ni supaya pengguna-pengguna kita dapat bekalan air bersih. Dan ini di antara masalah yang berpanjangan dan kita berusaha ke arah pertama mengurangkan reserve margin NRW kita yang agak tinggi. Yang keduanya kita cuba supaya penjimatan air dapat digunakan. Orang Malaysia ni banyak guna air. Kadang-kadang dia mandi pun lama, kita puas ketuk pintu pun tak buka lagi. Kalau perempuan mandi bunga, mandi susu lagi. Ini lagi lah pemilik spa. Banyak air guna kan? Banyak air guna. Jadi kita nak guna supaya jimat air sikit. Supaya yang keduanya kita nak manfaatkan air terawak daripada loji-loji kita. Loji kumbahan kita ni, kita urus air bagus. Dia dah keluar air kategori 1, sangat bagus. Tapi kita selama ini kita lepaskan ke sungai. Sekarang ni kita nak cuba manfaatkan air daripada industri ini daripada loji kumbahan kita yang dah protes, kita hantar ke kilang industri. Untuk industri, bukan untuk minum lah. Bukan untuk minum lah, tapi untuk kilang industri. Daripada apa yang Datuk Sri kupaskan, saya melihat pada dua perkara. Pertama adalah macam mana kita nak mungkin mencipta sumber air baru dan juga membuat satu reserve baru terhadap sumber air. Yang kedua adalah pastinya mesej terhadap penjimatan itu berlaku kepada masyarakat. Mungkin dari aspek hubungan antara kementerian bersama dengan pemain-pemain industri yang sebenarnya dalam isu air ini banyak pencemaran itu datang daripada pemain-pemain industri. Bagaimana pula dari segi dia banyak? Kalau kita tengok kalau kita kaji punca, dia banyak pihak lah yang terlibat yang perlu kita koordinat bersama. Saya lebih suka mengambil pendekatan bahawa kita tidak blame mana-mana pihak sebab tak ada manfaat pun. Yang penting ialah cari jalan penyelesaian. Kalau kita ada masalah, kalau kita tuju kamu punya masalah, ini kamu punya masalah, masalah tak selesai. Jadi apa jalan keluar kepada masalah itu? Jadi kita kementerian, kita koordinasikan dengan semua pemain industri, termasuklah operator-operator negeri, majlis PBT, kerajaan-kerajaan negeri dan sebagainya, supaya kita tangani bersama. Sebab sumber air berada pada bawah kerajaan negeri. Bekalan air berada pada operator-operator air yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN bagi lesen pada operator air untuk operasi. Tapi bila ada masalah kita bersama. Jadi oleh kerana itu kita sering kali duduk bersama, kita bincang, cari jalan macam mana untuk menyelesaikan. Dan kuasa undang-undang satu bab. Kita boleh tingkatkan, dan sekarang kita dalam pindaan untuk tingkatkan denda daripada 500,000 kepada 10 juta. Hari ini pun ada satu kes yang kita bawa ke mahkamah tentang kesalahan yang baru-baru ni. Hukuman, dan saya seringkali sebut bahawa kita tidak akan kompromi dengan mereka yang mencemarkan air dari segi kuasa undang-undang. Tapi yang penting masyarakat perlu dididik juga. Kalau kita buang sampah merata-rata, ni sekarang musim banjir. Kadang faktornya mungkin kerana faktor plastik sampah yang kita buang. Masuk longkang, kemudian tersumbat longkang sikit je. Tapi kerana plastik,
Sebab itu sekarang kita ke arah bagaimana untuk melestarikan alam, termasuklah mengurangkan penggunaan plastik, sekali guna dan sebagainya. Baik. Bila Datuk Seri mengatakan mengenai isu sampah ni tadi, macam sekarang monsun timur laut, berlakunya banjir. Tapi itu tak apa, itu memang bencana alam semula jadi. Tapi bila banjir kilat ni yang disebabkan isu sampah, kita boleh melihat 50 juta diperuntukkan bagi mengatasi masalah ini. Bagaimana sebenarnya perancangan daripada KASA sebenarnya? Baik, kita ada 2-3 perkara besar yang kita buat di peringkat kementerian. Pertama, kerjasama dengan PBT dan pihak-pihak agensi-agensi yang terlibat. Ini perlu. Yang keduanya, kita sampah di sungai ini perlu diurus. Dan kempen jaga sungai, kebersihan sungai ini telah lama kita berjalankan. Alhamdulillah, saya rasa dah ada kesan. Cuma apa yang saya buat, apa yang kami buat di peringkat kementerian ialah sungai-sungai kita ni kita kempen bagus. Tapi siapa nak jaga? Sekarang ni kita letakkan setiap sungai kita ni kena ada agensi yang menjaga, ada komuniti yang menjaga. Antara itu kita buat, antara projek kita buat ialah denai sungai. Denai sungai ni sepanjang sungai-sungai yang penting ini kita buat denai supaya dapat dimanfaatkan orang ramai guna tempat tersebut untuk jogging dan sebagainya. Tujuannya apa dia? Tujuannya ialah bukan untuk denai itu sangat sebenarnya. Tujuan besar ialah untuk menjadi mata telinga kepada kerajaan. Supaya kalau ada orang yang membuang kekotoran ataupun pencemaran, kita terus dapat maklumat. Yang keduanya, mereka tak berani lah kalau ke tempat tu hidup. Biasa tempat orang buang sampah ni, tempat yang terlindung, tak ada orang, terpencil dan sebagainya. Jadi kita hidupkan aktiviti itu. Kemudian kita libatkan masyarakat. Kita peruntukkan kepada NGO-NGO kita supaya mereka aktif. Hasrat saya besar ialah untuk melihat sungai-sungai utama kita ni jernih dan cantik. Kalau kita boleh ceriakan sungai, dan kalau kita boleh tepi sungai kita ada cantik, orang pergi berkelah, menyebabkan kita rasa seronok. Ikan pun baru ni bila PKP kita tengok peringkat pertama kita kan, sungai kita mula jernih kan. Betul. Mula jernih, ikan-ikan pun bukan ikan, buaya pun ada. Dulu tak nampak buaya, ingatkan tak ada tu kan, buaya pun nampak. Jadi saya tengok ini usaha-usaha yang kita buat di peringkat kementerian. Dan kita rasa kalau sekiranya kita kolaborasi, kita berjalan baik, penglibatan beberapa agensi kita, kementerian dan kerajaan negeri, saya yakin hasrat kita akan tercapai, insya-Allah. Ya. Itu bercerita mengenai soal air. Jadi dalam Kementerian Alam Sekitar juga tidak pernah dipisahkan dengan pembangunan teknologi terbaru, khususnya teknologi hijau. Apabila kita bercerita mengenai teknologi hijau, bukan sahaja sekarang kita fokuskan pada tahun 2020, malah sudah beberapa tahun yang lepas kita telah memberi fokus terhadap penggunaan teknologi hijau. Yang mana kalau kita lihat sekarang, lampu jalan pun sudah banyak menggunakan teknologi solar. Dan juga kalau di pulau juga ada pembangunan kincir angin dan sebagainya. Jadi di Kementerian Alam Sekitar dan Air, macam mana diperuntukkan untuk membangunkan teknologi hijau di Malaysia berbanding dengan teknologi konvensional? Okey, ini soalan yang sangat menarik. Pertama sekali, kita ada polisi supaya pembangunan kita mesti bertepatan dengan SDG, Sustainable Development Goal, yang telah jadi asas kepada pembangunan negara. Bermakna kita tidak menyekat pembangunan, tapi elemen pembangunan mesti mematuhi piawai yang dah diatur, supaya setiap elemen pembangunan dia tidak mencemarkan alam, tidak merosakkan. Akhirnya kita juga akan jadi terbeban. Okey, sehubungan dengan itu apa yang kita boleh buat? Pertama sekali, kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang dalam 2 bilion ini sebagai insentif kepada usaha-usaha melestarikan teknologi hijau. Maksudnya, mana-mana kilang industri, produk yang boleh mengeluarkan elemen bertepatan dengan teknologi hijau, mereka boleh mohon 2% jaminan untuk peruntukan bagi ditangguh oleh pihak kerajaan daripada pinjaman dia. Tujuannya ialah untuk kita galakkan 2 bilion ni untuk tempoh 2 tahun, berarti 1 bilion setahun diperuntukkan supaya kita nak galakkan hasrat kita, kalau boleh pada tempoh yang dekat ini kita boleh mencapai perubahan-perubahan disebut tadi. Lampu yang penjimatan tenaga dapat kita guna, kita tingkatkan penggunaan solar, kita tingkatkan penjimatan air, kita tingkatkan elemen-elemen hijau, banyakkan tumbuhan, banyakkan kempen-kempen kesedaran. Jadi kalau ini dapat kita jalankan dengan baik, pertama kita berjaya mengurangkan perbelanjaan kita. Yang keduanya, alam sekitar lebih baik, lebih indah, dan kita hidup dalam suasana yang seronok. Kita boleh tengoklah pagi-pagi kalau kita buka satu gambar, katakanlah gambar seorang peminat kepada air terjun. Pagi-pagi dia buka, dia tengok gambar air terjun. Feeling dia, jiwa dia terus berubah pada waktu itu. Betul. Kan? Syafiqah minat warna apa?
Saya merah. Oh, merah. Okey. Tapi kalau dia pergi bercuti, tetap dia nak cari sea view. Ya, saya tetap nak tengok laut. Tengok laut juga. Tak laut, tengok hijau. Tengok hijau, tengok ceria. Ceria lah yang penting ceria. Ceria tu macam-macam. Ada orang merah dia rasa ceria, ada orang hijau rasa ceria. Saya pakai tai hijau lah ni. Ini bukan belam-belam pun ceria juga. Okey, apa yang penting ialah keceriaan. Keceriaan tu kita lahir dalam, kita nak keceriaan, tetapi kalau alam tu tak ceria, environment tak ceria, macam mana kita nak ceria? Betul. Kalau kita bangun pagi tengok sepah dalam rumah lah contoh. Anak berterabur, semua. Kita tengok pun kita bengang kan. Serabut. Serabut kepala. Ya. Macam orang kata, bila serabut kepala pergi mancing. Kalau kita pergi mancing pula, tali tu berserabut pula, lagi pening. Jadi saya nak tengok bagaimana kita boleh berkongsi. Keceriaan tu lahir daripada persekitaran yang ceria. Suasana ceria. Jadi usaha ni, usaha semua pihak. Kementerian melalui kerajaan akan berusaha menyediakan dana. Tapi dana boleh sedia. Tetapi kalau kesedaran tak ada, akhirnya kita akan balik berpusing benda yang sama. Dan kita tengok sekarang bila sebut tadi soal banjir kan, soal banjir. Sekarang ni musim banjir kilat berlaku. Banjir kilat ni kalau kita tengok dia perlu sedikit masa dia akan lepaslah. Tetapi isu pada awal hujan lebat turun tu lebih daripada biasa. Memang pada waktu itu semua sampah-sampah sarak akan terkumpul di laluan sungai, di parit tersebut. Jadi kalau kita tak urus dengan ini, sampah-sampah sebagainya, memang dia akan ambil masa untuk sampah tu lepas semua bila tekanan air lebih tinggi. Jadi kalau kita boleh bina kesedaran ini, jadi itu hasrat kita lah. Peruntukan kita sedia, usaha kita jalankan, agensi kita libatkan semua, kesedaran masyarakat bersama. Jadi ke-4-5 agensi ini kita yakin dia boleh mencetuskan satu perubahan. Antara yang paling suka pada saya adalah kesedaran masyarakat. Terutamanya pendidikan alam sekitar ini telah pun kita suntik sejak daripada kecil lagi. Kempen 3R daripada dulu kan kita asingkan sampah. Tapi kejayaannya sangat subjektif di Malaysia. Ada yang kata berjaya, ada yang kata tidak berjaya. Malah kalau kita lihat di restoran makanan segera, masih ada lagi yang tidak membuang sampah sisa makanan sendiri ke tutung sampah. Jadi mungkin dari aspek pendidikan daripada sedari kecil, bagaimana Kementerian Kesihatan melihat perkara ini dan juga antara inisiatif yang untuk menyentuh dan juga menyantuni golongan yang muda ini supaya mereka faham tentang kepentingan alam sekitar. Masih ini satu soalan yang menarik. Saya tengok begini, yang pertama sekali saya setuju bahawa kalau kita nak didik, kita mesti bermula daripada awal. Rasa jijik dengan sampah, rasa jijik dengan pencemaran, rasa jijik dengan kekotoran, itu perlu dibina. Yang kedua, bagaimana kalau di rumah kita sendiri kita uruskan. Kita kena didik anak kita untuk mengurus. Contoh dalam rumah kita, kalau sekiranya minyak masak kita tuang dalam sink sebagai contoh. Dan itu di antara penyebab utama longkang kita akan tersumbat. Okey. Dan kita jangan ingat pencemaran sungai tu dia berlaku di sungai. Pencemaran sungai berlaku di rumah kita. Masuk longkang masuk parit masuk sungai. Jadi oleh kerana itu pengasingan bahan-bahan yang sebab kita kempen supaya kumpulkan minyak terpakai sebagai contoh. Di rumah kita saya concern sangat dengan isu plastik. Kalau boleh plastik ni kita jangan buang sekali dengan sampah-sampah biasa. Asingkan plastik. Kita dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan plastik, tapi semasa ni kita memang guna plastik pun rata-rata guna plastik. Okey, apa nak buat? Plastik tu perlu diasingkan supaya letakkan di tempat, supaya pelupusan dia, kaedah dia dapat kita. Kalau kita buang sekali situ, akhirnya dia akan jadi bebanan sebab sampah lain dia boleh rosak, boleh musnah, tapi plastik tak boleh. Ya, betul. Akhirnya plastik nak jadi masalah. Saya baru-baru ini bila kita tengok dalam video banyak rencana ikan-ikan yang penyu yang belah perut dia ada plastik dalam perut dia. Kemudian penyu yang terperangkap dengan tali pancing yang dia buang, pukat yang dibuang di laut. Kemudian kita tengok pula di tepi pantai kambing-kambing yang kuruh kering. Pasal apa bila kita buka kita tengok ada plastik dalam dia. Sebab dia orang ni dia kambing, dia binatang-binatang ni dia rasa masing-masing dia makan. Betul. Akhirnya saya baru ni waktu korban ada sahabat saya sembelih lembu, buka perut dia tengok panjang plastik ya. Jadi pasal apa? Sebab kita ambil mudah.
Jadi saya balik pada puasa tadi, kita didik di rumah. Kemudian kita kerjasama dengan pihak PBT supaya bila diasingkan sampah-sampah tersebut, maka pengurusan seterusnya juga dapat diasingkan. Jadi ada timbul kadang-kadang pengasingan tu berlaku, tapi bila masuk lori yang sama masuk sekali. Akhirnya apa poinnya? Jadi oleh kerana itu dia juga mesti diurus. Sebab tu macam contoh kita sedang buat sekarang ni ialah pengasingan melalui pihak PBT ini saya rasa sangat baik. Pengasingan telah dibuat dan usaha supaya pengasingan tu dapat berjalan sampailah ke end point dia, sampai point akhir dia. Dan kita harapkan kesedaran itu ibu bapa kena ambil peranan. Betul. Selain anak daripada saya cakap anak kalau nampak bapa buang sampah, anak kena tegur bapa. Dan bapa pun kadang-kadang sambil saya makan tu dicampak ya. Betul. Buka tingkap, campak luar. Kalau ingat Ridwan jangan buat. Kalau cerita tentang pesanan begitu, saya ada terbaca tentang satu kata-kata, dia kata anak-anak akan ikut apa yang ibu bapa buat, bukan dia ikut apa yang disuruh ibu bapa. Jadi selaku mak ayah, kita kena buat baru anak kita boleh buat. Kita Ridwan baik. Itu betul. Tapi betul. Tingkah laku kita lebih mudah dicontohi oleh anak berbanding apa yang kita ucap. Betul. Bila kita bercakap mengenai pengurusan sampah, pengurusan air, satu lagi pengurusan yang kita perlu fikirkan dan juga kita perlu lihat bersama-sama ialah pengurusan pembentungan. Bagaimana pula dengan itu, Datuk Seri? Okey, sistem pembentungan kita ni pun pertama sekali sistem pembentungan ada dua perkara. Satu sistem pembentungan yang individu, yang rumah-rumah. Yang ini perlu diurus. Kadang-kadang sejak buat rumah sampai sekarang 4-5 tahun tak pernah dicuci pun, tak pernah diseduk pun. Akhirnya apa yang berlaku, oleh kerana benda tu di belakang rumah dia tak peduli, dah mengalir keluar dan akhirnya dia masuk longkang. Jadi kita sedang melaksanakan suatu pindaan supaya mewajibkan sekurang-kurang 2 tahun sekali mesti pembersihan loji kita dibuat. Itu yang pertama, individu lah. Tapi yang besar ialah sekarang ini di peringkat kementerian kita cuba buat sistem pembentungan berpusat. Maksudnya semua sistem pembentungan kita ni kita satukan, dia satu logi kita. Pertama sekali penyematan kos, yang keduanya kita nak kurangkan penyemaran tadilah. Jadi bila apa yang kita buat sekarang ialah sistem pembentungan berpusat ini, semua kawasan-kawasan perumahan baru dan sebagainya, kedai-kedai, dia akan salurkan satu sistem tempat berpusat dan kita akan uruskan di situ. Pertama sekali dengan itu kita boleh menjimatkan kos. Yang keduanya air yang kita rawat itu kita boleh manfaatkan balik ke industri. Berbanding kalau kita individu. Jadi usaha sistem berpusat ini kita dari segi bajet kita peruntukkan antara termasuklah juga di pusat-pusat pelancongan kita. Kadang-kadang pusat pelancongan ni pun kena urus sistem kumbahan dia supaya dia tidak mencemarkan laut kita dan sebagainya. Ini mesti diurus. Jadi dalam bajet pada kali ini kita ada peruntukan untuk kita membangunkan sistem pembentungan di berbuah pulau. Untuk itu yang keduanya di peringkat industri. Kita cuba uruskan dan termasuk juga apa yang dibangkitkan ialah sistem bagaimana ada 4 projek besar kita dalam sistem pembentungan ini di Pahang, di Kuantan, di Rumah Kota dan sebagainya, dan juga yang kita di Perak, kita bangunkan di daerah Papan di Perak, kemudian juga sistem di Bayan Baru di Pulau Pinang. Saya tengok dalam peruntukan kita peruntukkan 934.5 juta disediakan untuk memastikan rakyat Malaysia dapat akses kepada khidmat pembentungan yang lebih meluas dan berkualiti. Jadi itu. Sepanjang perbincangan kita banyak memfokuskan kepada apa yang akan kita lakukan untuk kesejahteraan dan juga kemaslahatan masyarakat di Malaysia. Pembangunan kita disandarkan kepada SDG, Sustainable Development Goals, di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi hubungan antara negara terkait rapat dengan alam sekitar. Contohnya kita dengan Indonesia, isu jerebu tidak pernah putus walaupun tahun ini alhamdulillah tidak ada jerebu. Jadi dari segi kolaborasi kita dengan negara luar pula, bagaimana dari segi alam sekitar? Okey, terima kasih. Isu kita dengan jiran-jiran kita ni adalah biasalah kita berjiran dengan negara sama berjiran dengan rumah. Jadi isu kita jiran dengan isunya biasa isu jerubu lah. Selama ni kita banyak tahu berdepan dengan jerubu, khususnya pada musim-musim kemarau. Alhamdulillah tahun ni tak berlaku, mungkin perubahan cuaca yang berlaku. Rupanya cuaca ni mempengaruhi juga COVID ni, telah mengubah cuaca. Negara kita tahun ni tak ada jerubu, alhamdulillah. Walaupun tak ada jerubu, kita di peringkat jawatankuasa jerubu kebangsaan kita adakan mesyuarat. Saya mempengusikan mesyuarat tersebut
untuk buat persiapan lah. Apa-apa pun kita kena ready. Betul. Tak berlaku, alhamdulillah. Tapi kalau berlaku, sekurang kita dapat ada persiapan. Jadi kita guna pakai platform yang kita sedia ada. Contohnya kita ada bawah ASEAN. Yang bawah ASEAN kita ada jawatan kuasa jurubu dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita di peringkat ASEAN kita memperkasakan hubungan. Dan saya sendiri bila diamanahkan sebagai jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar, kita berhubung dengan Indonesia. Kita berhubung dengan jiran-jiran kita supaya kita boleh kolaborasi bersama. Sebab isunya isu jiran kita, isu bersama. Jadi mereka pun tak suka. Tak ada orang pun suka jerubu ni. Tapi kadang-kadang pencemaran itu berlaku. Jadi oleh kerana itu hubungan sentiasa kita jaga dan kita jalin dan kita lihat apa yang kita boleh bantu bila berlaku satu musibah. Jadi saya ingat konsep ni lebih baik untuk kita sama-sama. Contohnya bila kita tengok jiran kita susah, takkan kita nak tekan dia yang tengah susah. Jadi kita offer apa yang kita boleh tolong dia. Begitu juga waktu kita susah, apa yang jiran kita boleh tolong kita. Contohnya bila berlaku negara kita lama tak ada gempa bumi. Bila berlaku gempa bumi, kita tengok banyak negara tu bantu. Pasal apa? Orang tu tengah susah, maka yang lain pakat bantu. Dalam kes jerubu dan sebagainya, bagi kita lihat hubungan tu yang penting. Kita jaga hubungan, kemudian kita bina reputasi yang baik, kita cari jalan penyelesaian bersama. Jadi alhamdulillah kita harapkan atau akan datang pun mungkin harap jerubun tak berlaku lagi. Baik, itu kolaborasi ataupun kerjasama dengan jiran-jiran negara kita lah. Bagaimana pula kerjasama KASA dengan kementerian yang lain? Alhamdulillah, saya oleh kerana KASA ni dia terlibat dengan beberapa pihak. Kalau kita bincangkan sektor air pun memang terlibatkan dengan negeri, dengan operator air negeri-negeri dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita bincang soal alam sekitar, pencemaran, melibatkan kementerian lain, termasuklah KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, termasuk juga Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita ada jawatankuasa bersama. Dalam setiap isu tu kita wujud jawatankuasa untuk kita duduk bersama. Dan saya sering kali jumpa kawan-kawan rakan-rakan menteri kabinet untuk kita duduk, kita bincang, cari jalan penyelesaian apa yang masalah. Sebab dia saling kait mengait. Isunya contoh beginilah. Bila tak ada air, orang datang ke Kementerian KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air, sebab kerana ada perkataan air. Walaupun air luar bandar sebenarnya bawah KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kadang-kadang air juga dibekak oleh Kementerian Kesihatan, melalui air tadahan, air bukit sebagainya tu di kampung-kampung pedalaman. Sama juga dengan isu pencemaran. Bila cemar saja orang bagi pada alam sekitar, tapi punca cemar tu mungkin pada faktor-faktor domestik dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita kena collaborate. Kita kena adakan kolaborasi. Dan saya fikir hubungan sangat baiklah. Alhamdulillah tak ada masalah. Kita boleh duduk, kita boleh bincang, kita boleh jari jalan penyelesaian. Saya fikir satu faedah je. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Alhamdulillah. Okay. Secara ringkasnya harapan Datuk Seri, masa depan kita bagaimana alam sekitar? Allahumma salli ala Muhammad. Saya bila diamanahkan ini, saya rasa ini satu tanggungjawab besar kita untuk jaga. Soal yang pertama mungkin kita terikat dengan beberapa komitmen kita dalam perjanjian antarabangsa kita dengan Paris Agreement dan sebagainya. Okey, dengan PBB. Okey, ini satu tanggungjawab. Tapi besarnya ialah bagaimana kita nak urus. Saya harapkan supaya semua segmen pembangunan mesti follow SDG, supaya kita nak negara kita maju. Negara kita sedang membangun sekarang ni. Betul. Tanah kena banyak dibuka. Perumahan kena banyak didirikan. Kilang industri kena perbanyakkan. Tapi di waktu yang sama, kalau kita tak urus cermat pada waktu ini, resikonya mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Jadi oleh kerana itu kita mesti susun. Kita segi peraturan, kita alhamdulillah banyak pihak mematuhi peraturan yang ada. Tapi dalam banyak-banyak tu akan ada juga satu dua yang buat hal. Yang buat hal ni kadang-kadang yang menyebabkan efek pada orang ramai. Satu pencemaran je. Jadi oleh kerana itu bagi saya masa depan kita harapkan insya-Allah di pihak kementerian kita susun peruntukan dana yang banyak diamanahkan pada kementerian ini, saya akan jamin ia digunakan secara baik, dengan penuh sempurna, dengan penuh amanah dengan dana tersebut. Dan kita harapkan insya-Allah dengan peruntukan yang ada, perancangan yang telah disusun oleh pihak kementerian, agensi terlibat semua dapat bersama, saya yakin
KASA akan mampu untuk melaksanakan amalan tersebut. Ya, pakar-pakar kita doa bersama, kita berusaha, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan. Amin. InsyaAllah. Mungkin selepas ini kita akan memberi fokus pula bagaimana Kementerian Alam Sekitar dan Air memberi fokus terhadap perjanjian antarabangsa dan juga sustainable development goals secara khusus. Mungkin selepas ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, lebih kurang dalam 30